Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam. Saya baik je dekat sini. Okey, Alhamdulillah. So, awak kat mana ni? Rumah atau kampus? Saya dekat kampus, tengah isolasi. Balik daripada cuti hari raya. Ni kan sedang under ni. So, awak ada kegiatan ke kat kampus? Ya? So, sedang coronavirus. So, awak ada kegiatan ke kat kampus? Macam sekarang ni untuk nak masuk ke kampus utama, kami kena kuarantin dulu dekat kampus yang dekat luar selama 10 hari. Jadinya untuk nak keluar bilik apa semua tu memang tak boleh lah. Hanya untuk urusan penting je, macam untuk nak beli makanan, untuk nak ke kafe boleh lah. Tapi untuk nak berkumpul ramai-ramai tu memang tak boleh lah. Sebab satu bilik pun satu orang je. Okey. Macam tu. Okey, sebelumnya saya nak perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Irma Wiyati. Saya dari University Indonesia. So, umur saya sekarang 20 tahun. Saya sebagai konselor awak lah kat sini. So, awak boleh share apapun isu yang awak punya kat saya. Saya akan dengar. So, sebelum tu, boleh awak perkenalkan diri awak kepada saya? Boleh. Jadi nama saya Izzah Auni binti Mahyudin. Boleh panggil saya Izzah. Saya berumur 22 tahun. Saya merupakan pelajar tahun 2 Universiti Utara Malaysia. Saya dekat UUM ni saya ambil jurusan kaunseling, ijazah sarjana muda kaunseling. Sekarang ni saya berada di kampus. Sebelumnya, Izzah okey ke tu untuk buat sesi konseling? Awak comfortable ke kat tempat tu? Okey. Setakat sekarang ni tak ada masalah lah. Ya? Okey, so kita buat sesi konseling sekarang. Okey, sebelumnya saya nak bagi tahu Kak Izzah bahawasanya dalam sesi konseling ni kita punya etik kerahasiaan. So, apa saja yang isu Izzah cerita kat saya, cukup kita je yang tahu antara saya dan Izzah, dan saya tak boleh bagi tahu keluar kecuali apabila isu tersebut menyangkut tentang keselamatan diri saya atau diri Izzah, maka saya akan bincangkannya kepada pihak yang terkait. So, sebelumnya awak pernah buat sesi konseling ke? Sebelum ni pernah. Tapi sesi kaunseling kelompok lah. Sesi kaunseling individu pun pernah. Pernah. Individu pernah. So, dah faham. Ya, saya dah faham lah sedikit sebanyak tentang sesi kaunseling ni. Okey, semasa ini terjalani sekitar 20 minit, saya rasa itu cukup. Bila nanti sebenarnya tak cukup satu, boleh kita lakukan lagi. Okey, so sekarang boleh kita mulai. Okay, so isu apa yang kena Izzah kongsikan kepada saya? Izzah boleh ceritakan. Okey, sebenarnya kita pun sedia maklumkan yang sekarang ni sebelum ni kita belajar secara face to face, kita pergi ke kelas.
Tetapi sekarang ni kita belajar secara online. Kita punya assignment, kita punya exam semua bertukar. Lepas tu macam saya dekat UUM ni, saya pun masuk ada jawatan dekat saya punya kamsis, dekat saya punya inasis lah. Jadi saya rasa macam saya bukan tak boleh, cumanya susah untuk saya nak uruskan masa sebab terlalu banyak perkara yang saya nak kena buat dalam satu-satu masa. Jadinya saya jadi macam kadang-kadang tu rasa stres jugalah. Disebabkan assignment yang saya rasa assignment memang 2 kali ganda, assignment, kelas lagi, program lagi, jawatan dekat sini lagi. Kadang-kadang tu saya rasa stres sikit lah. So, awak ni merasa stres atau susah kerana banyak aktiviti yang awak kena buat dan awak sulit mengatur waktu ke? Ya, betul. Sejauh ini macam mana awak melakukan aktiviti yang bercampur-campur ni sebabkan banyak aktiviti yang kena awak buat macam kuliah, macam buat program macam. So, macam mana awak melaksanakannya? Macam mana aktivitas awak keluar? Maksudnya macam mana saya manage benda tu setakat sekarang ke? Betul. Macam setakat sekarang ni assignment saya hantar lah, tak pernah lah tak hantar, cumanya akan hantar tu pada hari last tu lah. Sebab saya memang macam sebelum ni pun bukanlah saya ni jenis orang yang assignment buat awal apa semua tu, tak juga. Cumanya bila banyak sangat kerja ni saya jadi macam stres. Tapi setakat sekarang ni saya rasa okey lagi lah. Saya dahulukan yang mana yang nak kena buat dulu. Lepas tu baru saya buat macam baru saya buat benda yang seterusnya. Jadi saya akan dahulukan contohnya assignment, saya akan dahulukan yang mana nak kena hantar dulu. Lepas tu baru saya buat yang seterusnya. Saya ada buat jadual untuk nak tetapkan assignment ni kena buat hari apa, assignment ni kena buat hari apa. Tapi kadang-kadang benda tu bila kita manusia kan, kita jadi macam penat lah apalah, kadang-kadang tak terikut juga. Bila tak terikut tu dia akan kacau lah semua yang lain. So kadang-kadang saya jadi macam saya rasa saya macam saya tak pandai nak uruskan masa saya. So sebelum online learning ni face to face, kita melakukan pembelajaran secara tatap muka kat kampus. So macam mana awak boleh atur tatap muka tu? Macam kalau face to face tu kita kan pergi kelas. So kelas yang kita pergi 100% sebab lecturer ada depan kita. Lepas tu kita dengan kawan-kawan. Jadinya bila online ni kita dekat kat dalam bilik seorang-seorang. Kita dalam bilik seorang-seorang kan. Lepas tu kadang-kadang waktu kelas tu pun saya dah tertidur. Jadi saya tak boleh nak fokus dah dekat kelas. Saya dah tak fokus dah dekat kelas. Jadinya bila saya nak buat assignment ke apa, saya akan jadi makan masa panjang. Lepas tu dia akan kacau yang lain juga. So saya nak kena tengok balik kelas apa semua kan. Jadinya saya rasa macam sebab saya ni pun jenis yang suka bergaul. Saya jenis suka yang kalau belajar tu belajar dalam kumpulan. Tapi bila dekat sini kawan-kawan saya pun tak ramai yang balik. Jadi saya macam suasana untuk nak belajar tu pun jadi macam kurang sikit. Jadi saya jadi macam tak bersemangat lah untuk nak buat apa-apa tu. Sebab tu saya rasa macam benda tu juga menjadi faktor untuk saya nak uruskan masa saya tu susah. So virus ni ajar diri kita untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. So kita kena menyesuaikan diri lah dengan kondisi yang baru dan situasi yang baru. So kita aktiviti yang biasa kita buat kena kita buat macam ajar ni lewat online learning dan sebagainya. So
mampu melakukan semua aktiviti itu dan awak cakap awak dah buat jadual. Mungkin sesekali jadual tu dia tertunda macam tu. Okay, so awak bolehlah buat macam perancangan tu, macam buat alarm handphone atau alarm di bilik awak. So boleh atur waktu dengan baik. Awak planningkan semua tu, apa saja yang awak buat. So awak fikirkan nanti macam mana efek ke depannya. Tapi awak dah baguslah ni, dah boleh buat perencanaan. Meski kadang-kadang perencanaan tu tak sejalan lah macam tu. Jadinya saya kena saya kena praktis lagi lah untuk nak buat lagi. Mungkin saya boleh perbaiki lagi jalan saya ke. Perbaiki. So awak bolehlah belajar untuk memanage waktu dengan baik lagi. So, Jadi apa yang kena awak buat? ya? Apa yang kena awak buat ke depan untuk ada awak berniat untuk berubah untuk manage time lebih baik lagi? Saya rasa mungkin macam selepas ni kalau untuk program ke macam program tu kan kita boleh tengok dululah jadual kita yang kita kan sebagai student kan, jadi kita ada tanggungjawab kita untuk nak siapkan assignment, kita nak siapkan kerja-kerja kita yang melibatkan markah-markah yang akan bawa ke pointer kita ke depan. Jadinya mungkin untuk program saya akan tengok dululah jadual untuk nak terima apa-apa program. Saya akan tengok dulu jadual assignment saya, sekiranya assignment saya tak begitu banyak ataupun program tu tak kacau dengan waktu saya untuk saya nak siapkan assignment, saya rasa saya bolehlah untuk nak ambil. Jadinya macam selepas ni saya perlu lebih bukan berhati-hati, saya perlu lebih peka lah dengan keadaan saya. Saya tak boleh nak terima segala benda untuk saya nak buat dalam satu-satu masa. Awak kena utamakan apa yang menjadi pokok tugasan awak. Macam kat kampus ada kelas ni, awak utamakan kelas dan program-program lain. Dan tu, so awak kena pandai-pandailah untuk mengatur waktu lebih baik lagi. So awak bisa gunakan handphone awak atau dalam bilik untuk mengingatkan diri awak ni kenapa buat apa. So tapi awak tak boleh stres, awak enjoy je dengan sebuah kegiatan dengan cara apa? Dengan cara bersyukur ada kegiatan yang telah diberikan. So awak tak merasa apa ada kerja, tapi awak dan ini bekal untuk masa depan awak supaya lebih baik lagi. Okay, faham. Jadinya kalau macam selepas ni kan, kalau saya nak buat apa-apa program, okey dah kalau macam saya tak boleh nak terima benda tu, saya nak tolak benda tu, tapi macam kadang-kadang saya terima tu sebab saya tak sampai hati nak tolak, tapi last saya yang jadi stres sebab saya tak boleh nak fokus dengan banyak-banyak benda. Kalau sekiranya saya tolak, adakah perkara tu wajar dilakukan ataupun kadang-kadang orang yang bagi program tu orang-orang yang lebih tinggi daripada kita. Jadi saya kadang-kadang tu saya tak sampai hati nak tolak. Macam mana kalau kita nak bagi tahu yang kita ni banyak kerja lagi apa semua tu. Okay, so macam ni, awak terlalu care terhadap orang lain sehingga awak tak pedulikan diri awak macam mana, apakah awak sanggup atau tak. Kita ni punya batas kemampuan dan kita punya selalu letih dalam melakukan sesuatu. So awak jangan paksakan diri awak untuk berbuat sesuatu yang banyak, aktiviti yang full sampai awak tak perhatikan kesihatan diri awak. So itu akan berpengaruh kepada diri awak. So untuk kedepannya awak kena care to yourself dan mulai berani untuk menolak secara dengan baik-baik
apa-apa saja aktiviti yang tak mampu sanggup awak kena buat atau kena laksanakan. So, awak harus utamakan apa yang kena awak buat, dan seandainya awak tak sanggup, so awak bolehlah secara halus dan baik-baik. Okay, macam tu. Faham ke awak? Faham. Jadinya tak menjadi masalah lah sekiranya saya tolak perkara yang saya rasa tak mampu untuk nak lakukan. Betul. Tapi awak dengan baik-baiklah awak tolak tu dengan kata-kata yang lembut, dan awak beri pengertian kepada yang memberikan program bahwasanya awak sedang ada program lain dan awak boleh melakukan itu secara bersamaan, kerana dia akan berdampak kepada kesihatan awak juga. Full kegiatan awak kata awak stres, betul, dan itu tidak mental saja yang sakit, tapi pun boleh sakit kalau banyak kegiatan. Okey. So untuk kedepannya awak kena beranilah tolak program yang awak tak sanggup buat itu dengan perkataan yang lebih baik, yang tidak menyinggung dan tidak melukai perasaan orang lain. Kalau untuk Boleh faham ke? boleh faham. Boleh faham. Jadinya kalau untuk yang tadi tu yang jadual tu tindakan saya tu betul dah lah dengan melakukan jadual. Dan Ya? betul tu kalau semalas je. Tandanya awak tak sanggup buat semuanya hari ni, awak buat sikit-sikit je, besok sambung lagi. Jangan sekaligus paksa. Boleh awak selesai dalam sekali, tapi kena awak perhatikan juga awak sanggup ke buat tu. Kalau awak dah letih, awak boleh istirahat, boleh rehat. Jangan paksakan diri untuk clean memang awak tak sanggup buat. Okey. Jadinya kita kena utamakan diri kita lah. Betul. Okay, saya rasa memadai ni sebab tadi kita cakap bahawasanya sesi ni sekali waktu ni kita lakukan. So, saya harap ada perubahan baik ke awak. Terima kasih awak telah menjadi klien saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Waalaikumsalam. Terima kasih juga sebab adakan sesi dengan saya hari ini. Sedikit sebanyak saya rasa saya dah nampak apa yang perlu saya lakukan. Jadual saya perlu perbaiki lagi. Saya perlu pentingkan diri dalam apa-apa aspek selepas ni. Saya perlu tengok dulu kemampuan diri saya untuk nak terima apa-apa. Jadinya saya dah nampak benda tu. Dan saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Cik Nirmala kerana sudi untuk nak buat sesi dengan saya pada hari ini. Okay, sama-sama. Stay safe ya. Ya, stay safe juga dekat sana. Okay.